Untuk sembahyang dengan hakikat ataupun untuk mengetahui hakikat solat, hendaklah kita belajar hukumnya solat, iaitu fi'li, qauli dan qalbi. Baik. Fi'li itu bahasa Arab. Bahasa Melayu kata apa? Perbuatan. Gerak laku kita. Seumpamanya perbuatan berdiri, perbuatan takbir, perbuatan rukuk, perbuatan sujud, itu dipanggilkan fi'li. Adapun fi'li ini semua orang mengetahuinya. Semua orang tahu. Semua orang boleh mengerjakan. Termasuklah kanak-kanak, termasuklah budak kecil. Jadi pergi pula ke tangga kedua, apabila kita nak bersolat dengan solat hakikatun, hendaklah kita pelajari hukum qalbi yang kedua, iaitu qauli. Qauli ini artinya bacaan. Perkataan kita sebut surah-surah ayat-ayat Quran, itu dikatakan qauli. Ini juga boleh dilakukan oleh kanak-kanak, ini juga boleh dilakukan oleh budak-budak. Jadi apa bezanya sembahyang kanak-kanak dengan sembahyang orang dewasa? Orang dewasa pun boleh baca, kanak-kanak pun boleh baca. Orang dewasa boleh berdiri, kanak-kanak pun boleh berdiri. Apa bezanya sembahyang kanak-kanak dengan solatnya orang dewasa? Kerana masing-masing boleh mengerjakannya. Yang menjadi persoalan di sini iaitu hukum solat yang ketiga, iaitu hukum qalbi. Fi'li, qauli dan qalbi. Fi'li dan qauli semua orang rata-ratanya boleh mengerjakan. Tetapi kebanyakan gagal dalam melakukan solat, iaitu hukum qalbi. Bersolat dengan hukum qalbi, inilah yang jarang orang ketahui, yang tidak ramai orang boleh melakukannya. Bersolat dengan hukum qalbi. Jadi anak anda ingat pesanan saya, pesanan ayah anda, ya. Tadi kita ada membicarakan tentang apabila orang azan menyebut perkataan hayya 'alas solah, marilah kita mendirikan solat. Apa jawapan kita? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Aku tak ada daya ya Allah. Kita mengaku kita tak ada daya. Apabila kita mengaku kita tak ada daya, siapa yang berjalan pergi ketika sejadah? Kemudian kita pun berdiri qiyam. Kita kena faham maksud berdiri qiyam, iaitu berdiri mati. Arti berdiri mati artinya kita ada kaki, kita tidak boleh menggunakan kaki untuk berdiri kerana kaki kita mati. Kita ada tangan, tak boleh menggunakan tangan untuk bertakbir kerana tangan kita mati. Kita ada mulut, kita tak boleh nak membaca ayat-ayat suci kerana mulut kita mati. Ini yang dikatakan bersolat dengan hukum qalbi. Hukum rukun 13 mengajar kita bersolat dengan anggota 7. Rukun 13 mengajak kita bersolat dengan anggota. Rukun 13 mengajak kita bersolat dengan menggunakan kaki, menggunakan tangan, menggunakan mulut, menggunakan siku, menggunakan lutut. Adapun hukum qalbi, bersolat dengan hukum qalbi ataupun hakikat solat, dia tidak perlu menggunakan kaki, tetapi wajib berdiri. Ingat baik-baik. Rukun 13 mengajak kita berdiri dengan kaki. Tetapi bersolat dengan hukum qalbi, bersolat dengan
solatnya hakikat, kita wajib berdiri. Tapi berdiri kita tidak dengan kaki. Seumpamanya orang yang kudung kaki. Apakah orang kudung kaki itu tak perlu bersolat? Orang kudung kaki juga perlu bersolat. Tetapi apakah dia berdiri dengan kaki? Beginilah yang dimaksudkan dengan hakikatnya solat. Solat dengan ilmu hakikat, kita tetap berdiri. Tidak boleh kita sekali-kali meninggalkan rukun. Jikalau rukun kata berdiri, wajib kita berdiri. Tetapi berdiri dengan apa? Bukan berdiri dengan kaki. Kita berdiri dengan kudratnya Allah. Ingat ananda, bersolat dengan hukum qalbi, kita bukan berdiri dengan kaki, tetapi kita berdiri dengan kudratnya Allah. Sesuailah sebagaimana apabila kita terdengar azan, kita mengatakan la haula wala, tak ada daya upaya. Sesuailah dengan apabila kita berdiri itu berdiri qiyam, berdiri mati. Barulah sebenar-benar lafaz kita itu sama dengan perbuatan kita. Ingat, bila kita ingin bersolat dengan bersolat hakikat, kita tidak perlu menggunakan kaki, kerana kaki itu mati. Bila kaki seumpamanya orang mati, kenapa kaki orang mati tak boleh berdiri? Itu makanya solat ini, barang siapa ingin bersolat dengan ilmu hakikat, bersolat dengan hakikatnya solat, kita tetap kena berdiri. Tetapi bukan berdirinya dengan kaki. Tak ada kaki pun kita boleh bersolat. Kenapa? Kita berdiri dengan kudratnya Allah. Kita bertakbir dengan kudratnya Allah. Kita rukuk dengan kudratnya Allah. Kita bersujud dengan kudratnya Allah. Jadi benarlah kita berdiri itu, berdirilah dengan berdiri qiyam, iaitu berdirinya mati. Bila kita mati, kita kena ingat kita tidak berdaya upaya. Apabila kita tidak berdaya upaya, upaya siapakah? Upaya siapakah untuk berdiri? Upaya siapakah untuk rukuk? Melainkan upayanya Allah, kudratnya Allah, iradatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dikatakan bersolat dengan hukum qalbi. Inilah dimaksudkan hakikatnya solat. Solat dengan kaedah hakikatun. Baik. Sebelum kita tutup solat, sebelum kita tutup solat yang pertama, marilah ayahanda memberi pengajaran sedikit mengenai hukum qalbi. Hukum qalbi itu ada 7 bahagian, 7 peringkat, 7 makam. Pertamanya qasad, keduanya ta'ruf, ketiganya ta'yin, keempatnya ihram, kelimanya mi'raj, keenamnya munajat, ketujuhnya tabdi. Jadi selepas ini ayahanda ingin bercerita tentang mana dikatakan sebenar-benar bersolat, iaitu hakikatnya solat mengikut hukum qalbi. Hukum qalbi terbahagi kepada 7. Pertamanya qasad, ta'ruf, ta'yin, ihram, mi'raj, munajat, tabdi. Yang pertama dikatakan niat.
mana yang dikatakan sebenar-benar niat. Adapun yang kita berkata sahaja aku bersolat, solat maghrib dengan 3 rakaat kerana Allah Ta'ala, aku bersolat fardu maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala, itu bukan niat. Itu dikatakan lafaznya niat. Mana yang dikatakan sebenar-benar niat? Sebenar-benar niat itu adalah lafaz yang tidak berhuruf, lafaz yang tidak bersuara, lafaz yang tidak berjirim dan tidak berjisim. Anda ingin tinggal dulu bab niat, mari kita ambil hukum qalbi yang kedua, iaitu ta'aruf. Apa maksud ta'aruf? Ta'aruf ini maksudnya ta'arif. Ta'arif ini maksudnya menentukan yang mana sunat, yang mana wajib untuk dibawa berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Ta'aruf artinya ta'rif. Ta'rif artinya sebelum kita bersolat, kita kena tentukan dulu bahagian anggota manakah yang hendak kita bawa berjumpa Allah. Bahagian anggota manakah yang hendak kita bawa berjumpa Allah. Adapun anggota 7 kita ini, kaki, tangan, mulut, mata, telinga, itu anggota yang sunat. Ada pun boleh, tak ada pun boleh. Seumpamanya orang tidak ada kaki, wajib dia bersolat, tak perlu membawa kaki. Di manakah anggota yang wajib kita bawa berjumpa Allah?